Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abang Firdaus bin Abdul Jim. Hari ini saya akan membentangkan tajuk iaitu migrasi dan impak negatif terhadap sosial dan ekonomi di Malaysia. Secara umumnya, migrasi adalah penghijrahan sekumpulan manusia dari satu negara ke negara yang lain untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi mereka. Sebagai contoh, pada tahun kelima kerasulan, Nabi Muhammad dan para sahabat telah melakukan proses penghijrahan atau migrasi dari kota Mekah ke kota Madinah untuk mempertahankan akidah dan agama Islam. Pengertian migrasi adalah sangat berbeza dengan pelarian, yang mana pelarian membawa maksud sekumpulan manusia yang berpindah ke sebuah negara akibat dari faktor keselamatan dan ingin berlindung di sesebuah negara. Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya proses migrasi. Kedudukan ekonomi yang stabil di Malaysia menyebabkan wujudnya banyak sektor pertanian, pembinaan dan perkilangan. Perkara ini sekaligus membuka peluang kepada rakyat sesebuah negara untuk masuk ke Malaysia sebagai tenaga buruh bagi memenuhi kekosongan pekerjaan tersebut. Faktor berikutnya yang dapat diambil kira adalah kestabilan politik. Keadaan politik di Malaysia yang semakin stabil menyebabkan warga asing semakin yakin untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah tempat untuk mereka mencari pekerjaan. Faktor sosial juga dapat diambil kira kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan keunikan budaya dan juga tradisi, menyebabkan mereka berasa selesa semasa berada di Malaysia, khususnya kepada imigran yang berasal dari China, Indonesia dan juga India. Impak negatif daripada berlakunya proses migrasi ke Malaysia adalah kewujudan kawasan penempatan setinggan. Keadaan ini wujud akibat daripada kesukaran mereka untuk mendapatkan rumah sewa sementara selama berada di Malaysia. Kawasan penempatan setinggan ini dapat dilihat di kawasan pinggir-pinggir bandar dan juga di pusat bandar. Seterusnya adalah peningkatan kadar jenayah. Kemasukan warga asing tanpa kawalan akan menyebabkan jenayah gangster, kecurian dan dadah semakin sukar untuk dikawal oleh pihak berkuasa. Dan impak negatif dari aspek sosial yang terakhir adalah penyebaran wabak penyakit berjangkit. Kemasukan warga asing ke Malaysia berpotensi memberi ancaman kesihatan kepada masyarakat tempatan. Perkara ini dapat kita lihat secara jelas semasa berlakunya penularan wabak penyakit berjangkit COVID-19 yang banyak memberi kesan negatif terhadap kesihatan masyarakat tempatan. Impak negatif yang berikutnya daripada aspek ekonomi adalah kebergantungan tenaga kerja asing. Kemasukan buruh asing menimbulkan masalah pengambilan tugas atau pekerjaan oleh golongan migrasi daripada penduduk tempatan, menyebabkan daya saing buruh mendapatkan pekerjaan semakin meningkat. Keadaan ini akan meningkatkan kadar pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia kerana sukar mencari pekerjaan. Dan yang terakhir sekali adalah meningkatkan kos perbelanjaan pihak kerajaan. Kebanjiran warga asing ke Malaysia meningkatkan kadar perbelanjaan kerajaan dari segi subsidi yang diberikan kepada warga tempatan kerana turut dinikmati oleh imigran yang berada di Malaysia. Isu subsidi yang semakin hangat diperkatakan adalah subsidi petrol yang diberikan kepada rakyat Malaysia turut dapat digunakan oleh warga asing yang berada di Malaysia. Keadaan ini akan menyebabkan kos perbelanjaan kerajaan bagi menanggung subsidi minyak yang diberikan kepada rakyat semakin meningkat. Kesimpulannya, migrasi buruh yang berlaku di Malaysia sememangnya meninggalkan kesan jangka panjang kepada negara. Perkara ini telah dapat dilihat dengan kemasukan dan penempatan imigran seperti warga Bangladesh yang semakin sukar dikawal oleh pihak berkuasa,
menyebabkan mereka semakin selesa dan mudah untuk mendapatkan sumber kewangan di Malaysia.